Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam di Srip Channel. Bahagian Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, apa khabar? Saya doakan semua pelajar ustazah dalam keadaan baik, sihat dan sentiasa ceria dan semangat untuk belajar insya-Allah. Okey, pada hari ini ustazah akan ulang kaji semula subjek sirah topik 1 iaitu pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Okey, mari kita tengok apa yang berlaku. Okey, yang pertama, peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okey, sebelum penurunan wahyu. Okey, sebelum penurunan wahyu ni maksudnya sebelum Nabi menerima wahyu. Okey, Nabi telah menunjukkan benda-benda yang baik, akhlak yang baik. Okey, yang mana Nabi telah mengasingkan diri untuk beribadah. Okey, dalam masa yang sama juga Nabi dikenali sebagai Al-Amin. Sebab dengan sifat yang terpuji itulah Nabi digelar sebagai Al-Amin. Okey, itu adalah sebelum penurunan wahyu. Okey, seterusnya adalah semasa penurunan wahyu pertama. Okey, bila berlakunya penurunan wahyu pertama ni? Okey, ia berlaku pada 17 Ramadan iaitu bulan puasa. Okey, masa tu Nabi berumur 40 tahun. Okey. Wahyu pertama ni diturunkan di Gua Hira, yang mana Gua Hira ni terletak di Jabal Nur, iaitu 2 batu dari kota Mekah. Okey, masa tu Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Maka datanglah malaikat Jibril. Malaikat suruh Nabi membaca. Tapi Nabi kata Nabi tidak boleh membaca. Lalu malaikat pun memeluk Nabi. Okey, selepas kali yang ketiga Nabi ulang benda yang sama, tidak boleh membaca. Malaikat Jibril pun mengajar Nabi membaca, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, surahnya berbunyi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan hinggalah akhir ayat, iaitu 1 hingga 5. Okey, selepas malaikat Jibril mengajar Nabi surah Al-Alaq tu, okey, Nabi rasa sangat takut, gementar. Nabi pun pulanglah ke rumah bertemu dengan isterinya, iaitu Sayyidatina Khadijah. Okey, dalam keadaan takut tu, Nabi minta Sayyidatina Khadijah ni selimutkan Nabi. Selepas tu apa yang berlaku? Lepas tu Sayyidatina Khadijah ni pun rasa pelik. Dia pun bawalah Nabi Muhammad SAW ni bertemu dengan sepupunya yang bernama Warqah bin Naufal, iaitu seorang lelaki yang berpegang kuat pada agama Nasrani. Okey, apa kata Warqah tentang cerita yang peristiwa tu? Okey, yang pertama, Warqah cakap, Warqah beritahu Nabi, makhluk yang Nabi bertemu tu adalah malaikat Jibril. Yang kedua, Warqah kata Nabi Muhammad ni akan menjadi Rasul. Rasul yang terakhir seperti mana yang tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu. Okey, kemudian berlakulah dakwah Nabi Muhammad. Yang mana dakwah Nabi Muhammad ni ada dua, iaitu dakwah secara sulit dan dakwah secara terbuka. Okey, yang pertama dakwah secara sulit. Okey, dakwah secara sulit ni berlaku selama 3 tahun. Yang mana Allah menurunkan wahyu yang kedua kepada Nabi, iaitu surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5. Okey, masa dakwah secara sulit ni Rasulullah hanya menyeru kepada orang-orang yang terdekat, keluarga yang terdekat, seperti sahabat dan isteri Nabi. Okey, di antaranya siapa? Iaitu Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi, merupakan wanita pertama yang memeluk Islam. Manakala sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, merupakan lelaki pertama yang memeluk Islam. Okey, bagi kanak-kanak pula siapa? Iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan seterusnya iaitu Zaid bin Harithah, iaitu hamba lelaki pertama memeluk Islam. Okey, seterusnya adalah dakwah secara terbuka, iaitu yang mana turunnya wahyu surah Al-Hijr ayat yang keempat, yang mana Allah memerintahkan Nabi ni berdakwah secara terbuka.
Masa tu Rasulullah ni menyeru seluruh kaumnya dan pembesar Quraisy ni untuk berhimpun di satu bukit, iaitu Bukit Safa, bagi menjelaskan kerasulan dan adanya hari pembalasan di akhirat kelak. Okey, masa peringkat awal ni Nabi hanya menyentuh tentang akidah, iaitu mentauhidkan Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Okey, yang terakhir adalah tentang tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad. Okey, seperti mana yang saya dah cakap tadi. Okey, agama Islam ni masa tu bertentangan dengan amalan orang Arab jahiliah. Okey, mesti adanya tentangan kaum lain. Yang mana orang kafir Quraisy ni dia tidak terima dengan dakwah Nabi Muhammad. Okey, faktor penentangan. Sebab apa berlakunya penentangan? Orang tak suka ya. Sebab apa? Yang pertama iaitu Rasulullah menyeru beriman kepada Allah. Dan yang kedua, Rasulullah ni melarang hidup berpuak-puak. Rasulullah melarang sebarang bentuk penindasan. Lepas tu kedudukan pembesar-pembesar Quraisy tergugat, dan terakhirnya Rasulullah menghapuskan amalan penyembahan berhala. Okey, sebab inilah orang kafir Quraisy ni sangat marah dengan dakwah Rasulullah. Okey, itu saja untuk hari ini. Moga bermanfaat, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana anda telah like, share dan subscribe serta tekan tombol loceng. Bye, jumpa lagi di video akan datang.